Assalamualaikum, selamat pagi. Terus kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Dan sedikit istimewa saya bersama dengan anda semua. Nun indah di sini di Taman Tasik Metropolitan di Kepung ini. Ataupun ada orang panggil Taman Layang-Layang lah. Berkeluasan sekitar 218 ekar. Dan juga kalau kita pusing tadi, saya baru saja selesai lah tengok satu kawasan ini. Difahamkan lebih kurang 3.5 km secara berpusingan. Jadi saya nak tengok apa aktiviti yang dilakukan oleh ramai orang di sini. Orang kota, orang bandar katanya di sekitar ibu kota ini untuk hari Ahad, apa yang mereka lakukan. Dan kita nampak ada orang aerobik lah. Ini mungkin antara yang boleh kita lakukan juga. Saya nak join sama mereka sebab mereka ni beraerobik United, pasukan United Aerobik ini di KL ini beraerobik dari jam 8 pagi. Jadi kita nak mulakan siaran di Malaysia pada pagi ini dengan kita beraerobik bersama mereka. Jom. Boleh? Maju lagi. Assalamualaikum, salam Ahad yang ceria. Awak lagi. Saya ni asyik berpasangan dengan Fetri je. Kalau tak ada Kelantan, dia di sini. Okey, Assalamualaikum. Kontinuiti daripada tu. Ya, kontinuiti pula daripada semalam. Kita bersama-sama di Majlis Persandingan Fariha On. Okey. Apa khabar agaknya anda di rumah? Yelah, kalau hari Sabtu Ahad ni kadang-kadang memang ramai yang memenuhi jemputan. Sama ada jemputan kahwin ke kan? Apa sahaja perancangan yang anda akan lakukan? Hari ni kita nak mulakan dengan santai-santai di pagi hari. Betul, sebab saya kira ramai juga keluarga yang berkesempatan untuk makan-makan bersama. Betul. Sebelum Ramadan bertamu. Jadi kita kumpulkanlah. Mungkin ada yang berkenduri. Kalau tak ada kenduri pun ramai yang saja panggil makan kan? Betul. Sebab ini nak eratkan hubungan keluarga. Dan mungkin kita tadi di Anip. Mungkin Taman Metropolitan Kepung. Kita nampak dia bersama dengan acik-acik yang nampak kreatif cegerasu. Betul. Mungkin motivasi untuk anda yang tiba-tiba macam hari ini tak gerak lagi. Tetapi mahukan badan yang slim, ramping, memukau. Keluar, berdayat dan beraktiviti lah. Ya, kita akan kongsikan nanti lintas langsung dari sana apa lagi aktiviti yang selalunya dilakukan di kawasan taman lah untuk riadah dan sebagainya. Kalau di studio nanti kita ada persembahan, kita nak bertai chi. Kita tengok kadang-kadang macam di Tasik kan, ramai kaum veteran, terutama kaum Cina yang ramai. Setiap pagi tau, mereka konsisten rutinnya. Jadi kita harapkan supaya pelbagai bangsa, tak kira Melayu ke Cina ke India ke apa jua, kita cari peluang untuk memberikan kesegaran makanan kepada diri kita untuk kekal sihat bermaya. Bertenaga sepanjang hari. Okey, kita mulakan dengan perkongsian cuaca terlebih dahulu untuk anda semua. Hari Minggu ini juga yang perlu difikirkan, ramalan cuaca signifikan yang dikongsikan di sini. Jom kita saksikan di cuaca semasa. Okay, Kuala Lumpur nampaknya bercahaya sampai jam 10. Di Kuching sejak semalam dilaporkan memang beginilah, sepada berawan. Dan Kota Kinabalu okey, Labuan, Kanga, Petaling Jaya semua cerah. Nampaknya cerah di waktu pagi. Alor-Star ada hujan sikit katanya pagi ini. Kuala Terengganu okey, Kuala Pilah pun nampaknya cerah. Itu saja yang dikongsikan di sini. Ada sedikit di bahagian bawah ni kalau anda scroll tiada lagi. abaran ribut taufan. Mungkin hujan berterusan di beberapa kawasan di Sarawak, Kuching dan Samarahan. Dan perlu juga berwaspada di kawasan Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong. Nampaknya di Borneo lah, di kawasan yang kita sebutkan tadi perlu lebih berjaga-jaga untuk anda merancang perjalanan. Awak dah siap dah tu bertai chi? Itulah, cuma nak tahu teknik yang betul. Sebab dia bukan hanya tentang badan, koordinasi, tapi juga pernafasan, semua ketenangan. Dan kita lah, kalau cantik lah kalau kita macam pagi-pagi dah bangun awal untuk subuh kan, sarapan yang berkualiti, kemudian kita aktiviti yang bermanfaat seperti buat rekreasi ke semua, memang beri makanan kepada minda jiwa rohani untuk tenang. Supaya masuk Ramadan nanti, taklah kita semput, taklah kita macam tercungap sebab kita dah pun ada persediaan. Ya, dan biasakan kan, ada orang kata untuk kita kekal cergas, biasakan mandi air sejuk pada waktu pagi kalau boleh sebelum subuh tu kan. Itu antara untuk mengekalkan kecergasan anda dan perjalanan darah. Baik, tadi kita tengok ada yang rambut hijau, ada yang merah jambu semua. Yang penting mereka nak bangkitkan vibes, memberikan mood. Dan Hanif pun saya tengok tadi macam semangat nampaknya berbasikal di sana dan menjoin acak-acik di sana kan. Okey, silakan Hanif Miswan untuk laporannya. Silakan dengan Hanif.
Terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini, saya Hanif Miswan akan terus temani anda dari Taman Metropolitan di Kuala Lumpur ini di Kepung, dan kita nak terus kongsikanlah lebih banyak aktiviti yang dilakukan dari sini, dan ini antara tempatnya ataupun kawasan yang menjadi tumpuan riadahnya. Saya nak bawakan anda semua, dan di sini bukan saja untuk kita sihat tapi juga untuk kita ambil gambar, kita letak di media sosial, kita cantik kawasan ini, dan kalau kita nak berjoging pun boleh. Dan antara aktiviti yang kita biasa lakukan di sini juga bersama dengan keluarga, saya percaya adalah mereka yang membuat aktiviti berbasikal, mereka yang ada bermain rollerblade juga di sini, ada yang berkemah, ada yang duduk bersama dengan keluarga santai setiap hari Ahad. Mereka ini pun di sini jugalah kan. Kita tengok lokasi-lokasinya, keadaan-keadaannya juga di kawasan sebegini. Hampir saja kena tackle ni dengan adik ni. Okey, kita nak kongsikan mereka yang berada di sekitar kawasan pengunjung-pengunjung ini juga. Mungkin ada yang tadi dekat sini tapi kemudian berjalan-berjalan. Kita nak tengok mereka yang berada di luar pula, sebab ini kawasan untuk yang ambil gambar. Tapi pada hari Ahad kebiasaannya pengunjung-pengunjung datang seawal jam 7 pagi, 8 pagi. Saya nak bawa perhatian awak semua untuk abang ni. Bang, boleh bersama dengan saya kejap bang? Assalamualaikum. Selamat pagi, namanya bang? Harry. Harry dari mana ni? Dari Sungai Buloh. Sungai Buloh, tapi pakai baju Perak ni memang orang asal Perak ke macam mana? Suka-suka jalan-jalan. Happy-happy lah, support semua tim Lakan. Okey, memang dah selalu datang setiap hari Ahad ke sini ke atau 2 minggu sekali? Untuk 2 minggu jalan-jalan. Jadi memang main skuter ni macam mana, sendiri punya ke ataupun sewa? Sendiri punya. Sendiri punya. Memang abang peminat main skuter lah. Ya. Okey, bila dekat sini apa yang antara tarikannya? Kenapa abang berminat untuk datang ke kawasan riadah sebegini berbanding di tempat lain bang? Luas. Tak ada sibuk lah. Okey, selamat beraktiviti bang, selamat berhujung minggu, sebab kita nak terus berjalan bersama dengan anda semua di sini pula di kawasan-kawasan yang lain. Dan selain daripada buat aktiviti fizikal ataupun mungkin mengeluarkan perlu beraerobik, berjoging apa semua, dan antara yang mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti adalah sebuah keluarga ni. Saya nak terjah sikit lah sambil-sambil ni, dan ini antara yang sedang dibuat. Makan semua pun laju-laju sekarang bila nampak kamera. Assalamualaikum, selamat pagi. Dekat mana boleh saya pergi duduk ni? Boleh hack? Boleh. Namanya siapa yang ni? Nurul Hazika. Boleh panggil Zika. Panggil Zika yang ni? Nurul Hanani, panggil Nani. Zika dan Nani bersama keluarga ke ni? Ya, betul. Adik-beradik? Makan-makan sambil-sambil makan tu tak apa kan? Okey, ni siapa punya idea ni pergi duduk kat Taman Metropolitan ni makan-makan ni? Siapa tu? Ni dia, kakak saya. Birthday. Okey, semalam. So ni sambut pagi-pagi lah. Biasa orang sambut belated lah. Okey. Duduk kat mana ni? Duduk kat mana? Kita orang duduk asin-asin, jauh-jauh sikit. Bukan di sekitar Kuala Lumpur ke? Ada yang di situ. Saya sebelah ni je. Rumah sebelah ni. Itu yang tengah buat tu? Tak. Sebelah lagi satu tu, PPM. Yang tengah buat tu. Tapi ada kajang, pucung. Jadi ambil kesempatan berkumpul kat sini lah kan. Dan itu antara kemeriahannya, sebab bila kita ambil kesempatan ini untuk berkumpul, mereka boleh buat piknik lah. Nanti saya tinggal sikit sebab ni nampak nasi lemak ni. Belum sarapan ni. Selamat menyambut hari jadi juga kepada ni yang adik ke yang... Adik. Untunglah Amin selamat jadi Satu Malaysia tengok awak sambut jadi kat sini. Okey, terima kasih banyak. Izinkan saya bergerak. Boleh kita lambai-lambai ke kamera semua. Yang kecil-kecil pun lambai tau, sebab kita nak meneruskan perjalanan antara kemeriahan ataupun mereka suka mengambil cahaya pagi lah kan. Banyak vitamin katanya. Jom sambil-sambil kita jalan tu. Sajalah kita nak belum berlari dengan abang kameraman kita ni. Kita nak bersama dengan satu lagi keluarga yang kabarnya juga sedang makan. Ini keluarga kecil. Assalamualaikum. Minta maaf lah mengganggu ya. Ni tengah buat apa ni bang? Walaupun saya tahu dah buat apa tu, tapi saya nak tanya juga soalan tu. Tengah menikmati juadah pagi ni. Bihun goreng berserta keropok. Air tangan isteri saya lah. Amboi cakap live air tangan isteri. Ya, boleh. Itu walaupun kita beras kita beli, tapi yang masaknya mereka kan. Betul tu. Okey, siapa punya idea yang selalu datang untuk makan-makan pagi-pagi dekat sini dengan keluarga? Sebenarnya anak akan sekolah hari biasa. Jadi hujung minggu kita bagi dia release stress lah. So setiap pagi setiap hari Sabtu lah. Setiap Sabtu pagi dia akan bangun awal lah untuk ajak jom pergi taman. Bawa anak main basikal dia.
Best ni. Memang duduk berdekatan sini? Saya duduk di Gombak. Di Gombak. Okey. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan. Lupa nak berkenalan lah. Yang namanya siapa ni? Saya Muhammad Arif Syamuddin bin Hashim. Yang ini? Ni Muhammad Adrian Haiden. Yang kecil sekali lah. Yang paling kecil. Anak berapa orang? Anak 3 orang je. 3 orang. 2, 3. 3. Ni adik ipar. Adik ipar dan ni. Ni isteri lah. Tak boleh pusing sikit lah isterinya. Kami sedang bersiaran melintas langsung di TV3 Malaysia hari ini. Adik comot-comot sikit tu tak apa. Tengah makannya. Terima kasih tak maaf mengganggu. Nanti tinggal sikit kopok tu. Sebab penerbit saya suka kopok katanya. Okey. Dan ini antara kemeriahannya. Saya nak bawakan sekali lagi untuk anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Sajalah nak pusing-pusingkan dekat sini kan. Sebab bila kita melihat kepada aktiviti-aktiviti sebegini, selain berseorangan, berseorang diri, kadang-kadang pergi bujang kan, bersama dengan keluarga pun seronok juga. Dan ini antara perkara pertama yang anda boleh pergi. Dan saya nak terjah lagi adik-adik yang berada di sini. Dek, kejap dek. Assalamualaikum. Mes turun jap. Ini geng-geng daripada mana ni Mes ni? Namanya siapa namanya? Afi. Afi yang ni? Haziq. Haziq ni? Daniel. Daniel ni? Adam. Dari mana, duduk kat mana ni? Beringin. Beringin? Ha. Jangan cakap macam abang tahu Beringin tu kat mana? Kat mana tu? Jinjang. Jinjang. Okey, datang buat apa biasanya pagi-pagi ni kat sini? Lepak lah. Bersantai-santai lah, duduk-duduk lah lepas buat aktiviti apa semua. Tapi ni semua macam pakai pakaian sukan, bersukan ke pagi-pagi macam mana? Tak juga. Pagi main bola futsal. Macam mana? Pagi main bola futsal. Lepas tu datang sini lah sekejap. Lepak sini lah tenang-tenang. Okey, ni dah nak masuk sekolah ke dah habis sekolah? Dah nak masuk sekolah. Dah nak masuk sekolah. Bila nak masuk sekolah maksudnya akan setiap hujung minggu akan ada aktiviti macam ni lah. Awak pula awak. Kenapa? Ya ke tidak? Ya. Ya je lah. Ya je lah. Okey, jom kita lambai-lambai pada kamera. Terima kasih. Okey, boleh sambung lepak katanya. Dan ini antara kemeriahan. Saya nak kongsikan kepada anda lagi lepas ini apa yang boleh kita lakukan di Taman Metropolitan Kepong ni. Tapi sekarang kita nak saksikan ini antara permainan tradisional yang dihidupkan kembali. Satu bingkisan yang kami bawa khas kepada anda dari Alostar ataupun dari Kedah kabarnya. Jom kita saksikan kembali bersama kami di Malaysia hari ini selepas ini. Jom tarik upis. Jom. Ada tak? Aku tak ada. Rumah ada? Jom. Nak join? Jom. Jom. Jika diimbau kembali zaman kanak-kanak, setiap petang pasti berkumpul di padang atau halaman rumah untuk bermain bersama rakan-rakan. Sempena dengan cuti sekolah, sebuah kampung yang terletak di Kedah meriah dengan permainan tradisional yang dihidupkan kembali oleh golongan dewasa. Antara permainan tradisional seperti tarik upih, pelepah pisang, buaya pisang, 7 kasut, 7 tin, lari kasut tempurung, golek tin dan jebak burung dimainkan kembali di Kampung Sungai Mati Alostar. Menurut Suryani Hasan, 34 tahun, permainan zaman kanak-kanaknya sudah lama ditinggalkan. Kini, dia bersama ahli keluarga yang lain menghidupkan kembali permainan itu bagi anak-anaknya dan anak saudara mengenali dan mewarisi supaya tidak hilang di telan zaman. Bila cuti sekolah ni, tak ada benda nak main, anak-anak makan pun ramai. Lepas tu saya pun jadi macam teringat kisah-kisah dulu. Zaman-zaman kanak-kanak dulu, kita pernah main apa. Lepas tu saya cari tin, suruh mereka main buat 7 kasut. Lepas tu gelek-gelek tin tu. Pakai ramai-ramai jadi meriah lah. Dia pun tak ada lah macam duk main 24 jam gadget je. Kan? Kebanyakan tu dah benda yang mereka main ni pun dah tak ada dah zaman lah ni kan. Lepas tu kita pun pernah main semua benda ni. Jadi kita kita bagi mereka main. Kita cuba buat bagi mereka seronok ramai-ramai. Bagi Akif Khalif Khairul Nizam, 9 tahun, semua ini pengalaman baru. Pulang ke kampung menjadi lebih seronok kerana dapat bersama sepupu dan rakan kampung bermain permainan yang sememangnya jarang ditemui di bandar. Cuti sekolah kami main 7 kasut, 7 ting, tarik main upih, tarik upih, bola sepak, tolak tin, seronok sangat. Mula-mula ambil bulus, lepas tu potong kerat, lepas tu ambil tin, pasang, lepas tu ikat. Ikat dengan getah. Lepas tu main tolak lah. Sampai lu dia menang. Permainan tradisional kebanyakannya tidak memerlukan kos yang banyak kerana boleh dihasilkan daripada tumbuhan dan bahan terbuang.
Ni kita buat senapang. Nampak ni senapang. Tengok, bisa tengok tak? Bisa ni kan? Okey Ni ya. Nak tembok kan? Ready? 1, 2, 3. Ini lah. Try. Seperti permainan 7 kasut, memerlukan fokus yang tinggi untuk baling tepat pada sasaran. Selain itu, pemain juga perlu mempunyai koordinasi tangan dan mata yang baik untuk bermain. Danish Haziq Saiful Hazrin, 11 tahun berkata, semua permainan ini amat menyeronokkan dan secara tidak langsung dapat menyihatkan badan. Main permainan tradisional macam 7 ting, baling kasut, tarik upir dengan golek ting. Seronok. Boleh main dengan ramai kawan-kawan. Lain pula bagi Afiza Mahadi, 10 tahun, yang pernah melihat permainan ini dimainkan ibu bapanya dan diajar datuk dan neneknya sebelum ini. Sebelum ini, dia bermain bersendirian, namun kali ini lebih meriah kerana dapat bermain bersama sepupu yang lain. Ni tengok. Pernah main dah dulu. Mok tu. Mula-mula tengok dulu. Tok ajak. Lepas tu pandai main dah. Jebak borong bukanlah satu permainan, tetapi antara aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak zaman dahulu sementara menunggu waktu petang. Izaril Syawal Makzir, 15 tahun berkata, dia belajar daripada ayahnya untuk membuat jebak borong. Pada mulanya, dia gagal menghasilkan jebak yang elok. Namun, sifat tidak berputus asa, akhirnya Izaril berjaya menyiapkan jebak yang kemas. Setiap hari dia bersama rakannya akan memasang jebak di kawasan hutan di hujung kampung. Malah, dia turut berjaya menangkap burung merbah, murai dan merbuk. Kita tahan burung ni. Buka ni kan. Tok ni. Lepas tu tok pisang burung adalah ni kan. Nanti burung lain mai duduk atas ni katut raya. 3, 5 yang tu lah. Lepas tu letak dekat pokok tu. Nanti burung lain mai. Pergi tengok kuih 6 macam tu lah. Dapat lah. Buat alik lah. Letak kat dalam sangkap. Walaupun kesemua permainan ini sangat popular pada zaman dahulu, tetapi peredaran masa mengubah populariti permainan ini. Tidak lekang dek panas, tidak lapuk dek hujan. Itulah yang diharapkan oleh penduduk kampung ini dengan menghidupkan kembali permainan tradisional untuk diwarisi generasi akan datang.
Okey, itu dia antara penampilan Master Sim Yang Tai Chi Training Center Malaysia. Silakan. Okey, baik. Okey, itu dia baru sikit introduction ya. Okey. Master Sim sihat ya? Sihat? Sihat. Sejahtera. Sihat sejahtera. Okey, Master Sim. Di belakang ni pergerakannya sangat mengikut pada rentak dan sebagainya kan. Umur berapa kalau terlebih dahulu saya nak tanya umur Master Sim? 78. 78. Daripada umur berapa di belakang ni kawan-kawannya? Ada range umur berapa di belakang? 60 sampai 70 ya di belakang. Di belakang Dia sudah belajar ada lebih 15 tahun lebih. 15 tahun. Maknanya bukan bermula pada usia lebih 60 tahun. Mereka dah lama ya? Sudah lama. Master Sim berapa lama dalam Tai Chi? 40 tahun. 40 tahun? Yang semua ni semua ada ranking 8 yang tertinggi dalam kita sistem. Ada ranking-ranking ya? Selama dia sehat, untuk sehat tapi untuk maknanya ranking tu dah boleh mengajar Tai Chi? Mereka dah boleh mengajar Tai Chi juga? Boleh, dia semua boleh. Center Director, dia boleh ajar. Okey, baik. Master Sim, macam orang yang baru nak masuk dengan Tai Chi, jadi apa basic asas yang perlu ada? Semua umur 6 lebih. 80 boleh semua boleh belajar. Kita ada syllabus yang perlahan-perlahan muda-muda jadi untuk longgarkan. Nah itu Chi. Gerakan Chi. Untuk kita selama kita ada step untuk contoh step macam saya kan, saya tak pernah Tai Chi. Jadi step apa yang paling mudah sekali Master Sim boleh ajar saya? Paling mudah ni, yang ni. Okey, bersama. Relax pandang ke depan. Muka depan tangan di sini. Okey, mula sini. Okey, buka tangan. Okey, naik tangan dengan perlahan-perlahan. Just relax no force. Jangan guna sampai tinggi bahu. Okey, turun. You rasa, just rasa tangan relax. Tangan maya berat. Ini mana yang sudah relax. Okey, lagi kita ulang. Satu posture boleh ulang. Lagi naik tangan perlahan-perlahan. Masa ni pernafasan kena jaga. Just relax sampai tinggi bahu. Okey, dia turun. You just relax. You boleh rasa ada gerakan Chi sampai belakang Chi. Dia punya pernafasan masa tu kena jaga juga. Breathe in, breathe out. Sejahtera. Itu macam ni nature. Jangan kontrol. Macam fokus mana fokus? My tumpu perhatian. Mana tumpu perhatian? Tumpu di sini. Di sini ya. Ini yang kita pakai Tantian. Kalau semua orang kawan kita, you di rumah, you relax. Tumpu perhatian, just buat gerakan ini, you ulang-ulang sampai 10 minit atau 20 minit. You boleh rasa. Dia ada Chi akan jalan. Kenapa selalunya Master Sim kita memilih outdoor untuk Tai Chi? Napas itu yang segar. Kalau di kawasan yang riadah kan? Dia ada dia punya halam ni perlu ikut fungsi ke apa? Kita berada. Bukan, kita hendak itu oksigen. Kalau dia ada pokok-pokok ada oksigen boleh masuk. Yang penting. Lain cara yang senang untuk semua penonton. Okey, yang berdiri begini. Okey, you just relax duduk ni. Polok bola saja. Okey you ni balik you boleh buat Okey. Ini turun sikit. Turun sikit. Ya, turun sikit okey. Kaki kena ni juga. Ya, ini turun sikit. Pelak. Belum. Itu belum. You buat ini. Ini cara yang penting. Peluk bola. Peluk bola. Apa dia punya kebaikan untuk kesihatan kita? Ini dia Chi akan bergerak. Kalau berdiri ini 5 minit. Just napas deep Nampak deep? Deep breath. Deep breath. Okey, you teruskan. 10 minit. 5 minit You boleh rasa you punya kaki sudah ada Chi jalan. You boleh goncang. Kadang-kadang Master Sim, siapa yang paling elok lakukan? Bagaimana dengan kondisi kesihatan? Kalau mereka sakit kaki ke, kalau mereka bagus.
lagi bagus untuk orang mereka yang ada sakit kaki. You masih muda, you sudah lari terlebih. Banyak. Ini ada rosak sikit dah. Okey, ini akan tolong you pulihkan. Dia kan ci jalan. Ci akan jalan sampai sini, dia akan tolong dia pulih. Okey. Ini bagus juga untuk blood pressure. Bagus. Ya. So ini stand ini, you boleh bagi tahu semua kawan kita. Di rumah kalau tak tahan tiap hari kurang-kurang 10 minit, elok setengah jam. You boleh berpeluh. Dia akan berpeluh. Macam ni saja. Macam tu saja. Ni duduk tu. Naik sikit. Master Sim, kalau contohnya nak sebelum kita lakukan tai chi, adakah perlu makan dulu lepas tu setengah jam kan? Kita punya makanan breakfast, sarapan pagi macam mana? Boleh makan dulu sebelum lakukan tai chi? You mesti makan lebih setengah jam. Kalau kosong selamat nanti tak betul. tahan. Maknanya makan dulu setengah jam kemudian baru buat tai chi. Ya. Walaupun kita itu lembut lah, tapi dia akan ci jalan lah. Tenaga banyak. Tenaga dia makan banyak. Yelah, kita buat sekejap pun dah berpeluh juga ni. Walaupun you nampak lambat ni. Perlahan saja. Tapi ini patutnya bagus tai chi. You boleh teruskan 1 jam pun tak apa. Kalau ada ini tak anak muda Master Sim yang juga meminati tai chi? Ya. Paling muda dekat dalam yang tai chi center, berapa umur dia? Paling muda? 6 tahun. 6 tahun ada? Dulu ada satu budak. Saya masuk dia bawa TV tau. TV dia kan kali kita ada bawa TV 1, 2. Itu budak itu lepas sekarang sudah dia pandai. 6 tahun. 80 lebih pun masih boleh. Tai chi masih boleh. Yang dekat belakang ada juga yang 70 lebih ya? Ada 50 Selalunya lebih. seharian berapa lama diperuntukkan untuk satu sesi tai chi yang lengkap? Tai chi yang session kurang-kurang setengah jam. Tapi kita punya slipper you satu set ngam-ngam. Boleh buat kat rumah juga kan? Itu buat satu set macam tadi. Ia boleh ulang. Repeat sampai setengah jam. Terima kasih banyak. Sehingga you rasa saya rasa hari ini saya mengalami interview yang paling tenang. Paling tenang. Dia pun ada nanti syllabus kan. Ada banyak dia punya step by step. Kita pun ada tu footwork kaki bagaimana. Ini yang jalan. Ini saya pun kalau kawan semua datang boleh. Okey, selalunya di mana last kali? Yang center di mana? Kita ada di Subang Jaya. Subang Jaya. Itu Dewan 15. Okey. Dia ada hari Selasa. Okey. Hari Sabtu di PJ Center. Alright. Pagi 9.30. Di Kepong tiba ada. Hari Rabu 8.30 sampai 10. Okey. Itu dia tempat-tempat yang berdekatan dengan anda. Nanti boleh cari maklumat seperti yang tertera. Mungkin nanti kami berikan namanya, nama tai chi itu. Terima kasih Master Sim. Dan juga ahli-ahli yang lain. Terima kasih Aunty and Uncle. Thank you so sebab much. dia bagus untuk tulang, bagus untuk peredaran darah. Pernafasan. Dan flexibility yang paling utama. Yang kita nak kekal cergas sepanjang usia. Ya, okey, kita nak bersama dengan rakan tugas kita Hanif Miswan yang masih lagi berada di Taman Metropolitan Kepong. Untuk apa lagi agaknya aktiviti di sana? 1001, 1002, 1003. Ini antara yang kami nak kongsikan kepada anda. Selain daripada kita boleh berjoging di Taman Metropolitan Kepong ini ada orang panggil taman layang-layang juga di sini kan. Kita buat aktiviti berbasikal, main skuter, berpiknik. Ini di kawasan kanak-kanaknya lah. Sangat penting untuk kita membahagiakan anak-anak yang kecil-kecil ni untuk mereka ada zon mereka, sebab mereka pun akan suka, happy, gembira bila berada dan juga berekreasi sebegini. Dan kita nak sapa antara pengunjung yang berada di sini. Ni tengah tunggu orang turun lah ni agaknya ya. Tak turun-turun lagi nampaknya anak mereka ni. Tapi saya nak perkenalan terlebih dahulu dengan antara ibu bapa yang berada di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Namanya siapa? Siti Rahmah. Memang datang bersama dengan keluarga ya? Betul. Anak-anak dengan suami. Anak dan suami-suami dekat situ kalau kita nak perkenalkan. Setia menunggu ketibaan anaknya yang nak turun ni. Ini bukan anak, belum lagi? Anak-anak, okey. Anak yang turun. Sambut, adik keluar. Okey, kebiasaannya datang ke taman rekreasi sebegini memang aktiviti hujung minggu atau ada jadualnya? Kita ada
waktu 7 minggu lah. Yang memang kita tak bekerja dan kita spend masa dengan anak-anak waktu 7 minggu. Puan, melihat kepada kepentingan untuk ada masa bersama dengan anak dalam aktiviti yang mungkin tidak memerlukan modal kos beginilah, macam mana tu Puan? Saya setuju. Actually macam kita dah siap makan kat rumah, and then kita bawa anak, dia orang akan playful kat sini sampai petang kadang-kadang, lepas tu baru dia orang balik dan kita orang akan berehat lah. So memang dia akan mengurangkan isu-isu macam penggunaan gadget yang sangat berleluasa sekarang ni, dan nampak dia orang sangat berpeluh. Kita pun happy lah kan. Biar dia aktif daripada dia tak aktif kan. Berapa orang? 2 orang ni 3 orang. Seorang lagi, jom kita tunggu turun nanti. Bang, selamat tunggu anak juga ya. Kita nak teruskan berjalan. Terima kasih Puan. Kerana kita nak tengok juga aktiviti. Nah, main buayan semua sambil tutup mata tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Sambil itulah. Dan kita nak perkenalan lagi dengan antara pengunjung-pengunjung yang berada di sini sebenarnya. Assalamualaikum. Namanya? Salam. Muhammad Jamal. Dari mana Puan? Daripada Kajang. Oh, dari Kajang datang ke sini lah. Memang selalu datang sini atau pertama kali ke macam mana? Banyak kali lah. Ni sebab dari rumah mak mertua. Kita tidur sana. Kita kalau depan kamera ni memang kena cakap nama mak mertua tu siapa? Aisyah. Kita memang antara menantu yang baik lah kan. Bawa cucu-cucunya datang. Okey, berapa orang ahli keluarga kat sini? Ada 3 orang. Anak seorang. Dia tengah main belon. Main belon. Ni usianya berapa? 4 tahun dah. 4 tahun. Jadi bila dia datang sini, dia yang ajak ke awak yang akan cakap besok kita pergi taman kena bangun awal tu macam mana? Saya ajak lah sebab saya hantar dia sekolah kan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Jadi saya ajak dia lah, nak bagi dia pergi sekolah tu senang lah. Oh, ini taktik lah. Kalau rajin pergi sekolah, nanti hujung minggu papa, daddy bawa datang pergi tamannya. Okey, mungkin nasihat kepada semua orang nak buat aktiviti macam ni untuk ajak lagi datang spend time dengan keluarga. Pesanan, jom bolehlah datang kan. Luangkanlah masa dengan keluarga kan. Okey, terima kasih Tuan. Nanti kita jumpa lagi sebab kita nak terus berjalan. Saya nak bawakan kepada anda terkebingungan. Kita nampak mungkin macam biasa-biasa sahaja kan. Tetapi sebenarnya penting untuk ada zon dan juga masa sebegini. Puan, saya potong. Sebab kita sedang bersiaran langsung di sini. Dan kita nak tengok kepada satu lagi keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Namanya siapa ni, Cik? Nas. Ya. Wan Rohani. Anak ada 2 orang ke? Ini dua-duanya lah. Boleh kita duduk, dek. Duduk, dek. Duduk dengan ni, uncle. Umurnya berapa ni yang berdua ni? Seorang 5 tahun, seorang 3 tahun. Seorang 5 tahun, seorang 3. Maaf, saya pula duduk sebab kita nak temu bual yang kat atas ni. Selalu datang ke macam mana dekat Taman Metropolitan? Kadang setiap hari Ahad kita akan datang sini lah, bawa anak-anak beriadah dekat sini. Jadi fokusnya adalah anak-anak ke ataupun kepada ibu bapa yang sebab tengok macam pelari juga ni kan? Awak buat aktiviti ataupun datang untuk anak beraktiviti? Hari ini untuk anak lah. Hari ini untuk anak. Biasanya buat aktiviti apa je kat sini? Selalunya jogging. Itu je lah. Sekarang ni menemani budak-budak je lah. Sebab kadang-kadang kita macam biar mereka lah yang buat aktiviti kan. Kita pun larat tak larat je nak lari kalau ada anak ni. Setuju tak nak jogging seorang lagi senang daripada nak jogging kejar anak? Ya betul. Jogging seorang lagi senang daripada kejar anak. Okey, terima kasih banyak yang sudi bersama kami. Semoga have fun lah untuk bersama-sama dengan semua. Dan ini antara kemeriahannya yang kita nak kongsikan. Tapi lebih penting, jangan biarkan anak anda bersorangan. Pastikan kita sentiasa pantau lah dekat mana dia ada apa semua kan. Okey, kita nak berhenti rehat seketika dan kalau anda masih ada masa lagi untuk memanfaatkan hujung minggu hari Ahad anda untuk pergi beriadah berrekreasi, silalah pergi ke mana-mana sahaja tanpa sebarang kos dan lebih penting dapat meluangkan masa bersama-sama. Kita berhenti rehat seketika, terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Fantasi ini hanya kau yang beraja, melempar jauhku ke persada. Senyummu, keayuanmu mengguncang jiwa, memaksa aku terjatuh cinta. Sampai mati kan menjagamu,
kekasih yang ku tunggu. Setiap tatapku meluas satu rasa, andai mataku bisa bersuara. Keluh lidahku dan tidak terungkap apa. Fahamilah kau isyarat cinta. Sampai mati bukan menjagamu. Biar lelah kau tetap untukku. Hanya kau kekasih yang ku setiap tatapku meluas satu rasa, andai mataku bisa bersuara. Keluh lidahku dan tidak terungkap apa. Fahamilah kau isyarat cinta. Sampai mati bukan menjagamu. Biar lelah kau tetap untukku. Hanya kau kekasih yang ku tunggu. Menyinari hati, cinta ini akan ku abadi. Hanya kau kekasih yang ku tunggu. Hanya kau kekasih selamanya. Yeay, Archa. Itu dia kumpulan Archa untuk anda Okey, saya di pagi sebelah. minggu Boleh yang saya lintas tenang. sekejap Saya di sebelah sini. Jauhnya, Petri jaga sebelah sana. Okey, baik. Okey, kita nak kembali berkenalan lah ya. Betul. Sebab mungkin hilang pada lama pada radar muzik ni. Jadi mungkin kepada yang kenal, yang ingat, kita nak kembali perkenalkan. Okey, silakan. Ya. Macam saya, Wan, selaku vokalis untuk kumpulan Archa. Saya Naing, gitaris. Okey. Silakan. Along. Selaku saking gitar. Along dan Saya juga Jai sebagai basis. Jai. Dan di belakang sana? Nama. Tak pakai mic kan? Dia ada Okey, problem. faham. Syah, okey. Ini semua adalah ahli asal Archa. Kira untuk ni kira yang asal lah. Dah berapa tahun kalau ikutkan? Sebenarnya band ni baru. Baru? Saya baru tubuhkan untuk okey. band ni. Maksudnya daripada kumpulan lain ke? Gabung ke? Lain. Okey. Kita cantumkan, jadikan satu. Jadi kenapa memilih Archa namanya? Archa ni sebenarnya dia satu benda seni ya bang. Yang kita buat macam contoh macam patung kita buat kan. Jadi daripada simbol tu kita sebab masing-masing ada buat kira macam seni lah. Okey, masing-masing ada kesenian tersendiri digabungkan, itu Archa yang simboliknya dengan simbolik kumpulan dengan Archa. nama itulah. Okey, macam mana genre kumpulan Archa sebenarnya? Sebenarnya kita base pada rock lah. Kekasih yang ditunggu tu merupakan single terbaru? Single terbaru. Baru launch? Ya. Bila dilancarkan? Untuk launching
akan datang dalam bulan 4 nanti. Okey. Kenapa memilih jurnalis sebegini? Sebab tengoknya target macam untuk peminat rock kapak ke atau macam mana? Kita orang memang jenis masing-masing jiwa macam itulah. Jiwa dia memang rock. Kan. Itulah bila kalau ikutkan terlibat dengan muzik sejak bila? Dah lama ke? Lama lah. Muzik lama. Sebelum tubuhnya Arca ni mungkin jadi session di kumpulan lain ke macam mana? Kita orang sebagai kebanyakannya baskers. Okey. Jadi untuk menghasilkan lagu ni maksudnya kena serius lah? Serius. Okey. Jadi siapa macam mana? Yang penghasilan lagu Kekasih yang ditunggu tu siapa yang menghasilkan? Saudara Dan, saya punya kawan lah. Okey. Jadi dia yang bagi lagu tu dekat saya untuk single lah. Sekarang ni bagaimana cabarannya ialah untuk mendekati jiwa lapisan masyarakat kan? Ya, betul. Kadang-kadang dia punya taktikalnya sekarang ni TikTok, taktikal yang lebih ke arah digital. Ya, kalian punya konsep untuk pendekatan sampaikan di hati masyarakat macam mana? Kita masih pakai TikTok, Facebook, Instagram, masih lagi lah. Show buat juga, show on ground? Minggu depan di dataran Pantai Murib pada 18 hari bulan. Ada yang beraksi? Beraksi di pentas. Biasa kalau sekali beraksi tu berapa lagu dibawakan? Biasa dalam kita standby dalam 10. 10. Wow. Stamina okey? Alhamdulillah okey. Contoh Tai ni apa yang dibuat untuk pastikan sentiasa? Tai Chi ke? Sebab tadi kita dah tunjuk Tai Chi tu. Biasa Tai Chi lah. Tai Chi memang buat sikit-sikit lah macam tu. Kena bergerak juga kan? Selain daripada ni. Okey. Yang penting tu lah vokalisnya macam mana nak mengasah vokal supaya bila beraksi secara crowd yang ramai ni mungkin lain dugaan. Cuma jangan kita malu lah. Kalau boleh kita cuba buat yang terbaik. Okey, apa yang mungkin nak disampaikan kepada di luar sana yang sentiasa menyokong muzik Arca? Okey. Untuk macam kami, kumpulan Arca masih baru. Jadi kepada penonton-penonton di luar, kalau boleh supportlah kami. Untuk pergi lagi lebih jauh lah. Baik, itu dia Arca, bukan sebarang kumpulan. Terima kasih sebab mereka ni semuanya. yang penting terisi kan, terisi aktiviti yang memberi kebahagiaan kepada jiwa. Nanti kita boleh bertai chi, boleh main muzik untuk mengisi kekosongan hati. Petri akan buat apa kalau mengisi kekosongan hati? Saya sekarang ni minat satu benda lah. Saya kongsikan nanti. Seketika nanti hanya di MHI kita nak kongsikan sedikit secara ringkasnya majlis resepsi Fariha On dan Azwan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Itu dia, kita dari hari itu tengok saja kan. Pernikahan. Sekarang ini bawakan kemeriahan. Semalam kami beraksi juga. Betul. Untuk melihat persandingan yang indah Fariha dan Azwan yang perlu kita pengacara sebab jugalah ya. Betul. Sambil kita nak menceritakan tu sebab bahagia melihat teman-teman bertemu kebahagiaan yang abadi. Ya, selepas 7-8 tahun jugalah menjadi ibu tunggal, akhirnya bertemu dengan jodoh insya-Allah berpanjangan. Semalam majlis resepsi yang bertemakan Melayu klasik dihadiri ramai sebenarnya rakan-rakan kita dan juga keluarga pihak pengantin lelaki, pengantin perempuan. Jadi jom kita pergi ke Dewan Singgasana melihat kemeriahannya. Okey, saya berjanji saya akan sentiasa menjaga, saya akan sentiasa mencintai awak dan sentiasa mencintai awak lebih dari hari ke hari, dan I promise that I'm gonna take care of you sehingga akhir hayat, insya-Allah. Dengan izin Allah. Besar tu tau janji awak tu, tak buat dosa. Insya-Allah dengan izin Allah. Si baik ada dengan izin Allah. Okay, saya sebolehnya. Sebab ini adalah perkahwinan yang kedua. Jadi saya mengharapkan bahawa Allah itu memberkati, memberi kita rahmat. Dan apa saja yang berlaku di antara kita dalam rumah tangga, bukan kita saja yang memfikirkannya, tapi kita serahkan juga kepada Tuhan, kepada Allah SWT. InsyaAllah, saya akan jaga hubungan ini, akan jaga rumah tangga kita, akan jaga keluarga kecil kita sebaik mungkin. Seperti mana yang awak berjanji. Kerana isteri itu cerminan suami. Thank you so much. Bagai pinang dibelah dua, dengan sekali lafaz merpati dua sejoli ini selamat diijab kabulkan pada Jumaat lalu. Dan malam semalam berlangsungnya majlis persandingan kedua mempelai ini di Dewan Singgasana Pengantin yang bertemakan tradisional.
Perkenalan singkat melalui media sosial mempertemukan Fariha On dan Muhammad Azwan Ahmad Azam. Tahun 2022 pastinya menjadi memori yang akan diingati. Setelah 6 bulan berkenalan, pasangan ini membuat keputusan bertunang dan akhirnya mendirikan rumah tangga. Persandingan yang mengikut adat kahwin negeri Johor iaitu perlu membayar tol sebelum bersanding menggamatkan lagi suasana. Majlis turut meriah dengan kehadiran ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat pengantin. Buat Fariha dan Azwan, semoga perkahwinan yang dibina berkekalan hingga ke akhir hayat. Kami nak berkenalan sebab untuk luaskan pengenalan, untuk kenalan-kenalan macam memang nak kawan. Ironinya bila kita berkawan, kita kenal sesama sendiri tu ambil masa yang cepat untuk kita rasa macam okey selesa. Macam saya keluar dengan awak bercakap benda tu ada vibes antara kami berdua. Jadi macam mungkin kita boleh jadi kawan kot. Bila lama-lama Azwan rasa macam mungkin kita boleh pergi satu lagi fasa serius dan sebagainya. Jadi masa fasa tu kami rasa macam mungkin inilah kot sebab Farah ada anak, ada family dan sebagainya. Nampak bagaimana usaha dia sendiri nak mendekati Fariha, nak mendekati anak Farah, nak mendekati siapa Fariha. Dan masa tu juga both side lah sebenarnya ada benda tu. Dan bila dia kata dia nak berkahwin, kita serah pada Tuhan. Kita minta Tuhan petunjuk benda tu. Semoga berpanjangan duduk hingga ke jannah. Kami semua ucapkan Fariha yang terbaik dan kami sayang pada Fariha. Azwan, welcome to our family. Jangan terkejut. Jangan terkejut dengan suara halilintar kami. Mama doakan Azwan dan Fariha bahagia sampai ke jannah dan jalani hidup dengan penuh tenang dan banyak bersabar dan bertolak ansur antara Azwan dan Fariha. Ya, kita jalani hidup ni dengan keadaan tenang dan sabar. Itu saja. Selamat pengantin baru untuk Azwan dan Fariha. I love you. Mama sayang Azwan dan Fariha. Sayang Nufail. Kami amat gembira pada malam ini kerana anda berdua dapat disatukan dalam majlis yang kata meriah. Kami doakan supaya majlis ini berkekalan hingga ke akhir hayat. Dalam menghadapi mahrungi kehidupan ini, memang banyak asam garam. Hendaklah anak dia berdua bersabar, bertolak ansur, saling bekerjasama. Berdikit-dikit bercermatlah, mudah-mudahan hidup kita mendapat berkat. Okey, buat Fariha dan Azwan, selamat pengantin baru. Saya harap Azwan akan terus menyokong kerjaya Fariha dalam bidang penyiaran. Selamat pengantin baru. Kami nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada anda berdua. Semoga rumah tangga yang dibina ini dapat menjadi jalan anda berdua ke syurga hendaknya. Tak ada apa yang kami harapkan. Semoga kalian berdua bahagia bersama dengan Nufail juga kan. Untuk Fariha dan Azwan, kami nak ucapkan selamat berbahagia. Moga perkahwinan yang dibina ini kekal sampai jannah. Selamat pengantin baru. Okay, saya nak mengucapkan kepada Fariha dan juga suaminya Azwan, semoga perkahwinan berkekalan hingga ke jannah, dikurniakan zuriat yang baik-baik, insya-Allah, amin. Congratulations Fariha and your husband. May Allah bless you. May you have a great future together and may you have many beautiful children insya-Allah. Nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Kak Fariha On dan juga kepada Encik Azwan. Tak pernah jumpa lagi. Semoga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga bahagia hingga ke syurga insya-Allah. Okey, buat Fariha dan Azwan, cantik bagaikan pinang di belah dua. Semoga berbahagia selama-lamanya. Semoga menjaga satu sama lain sampai ke bila-bila. Dapat keluarga sakinah, mawaddah warahmah insya-Allah. Alang-alang menyelup perkasa bukti setia kawan yang telah dirakam. Kami ucapkan Fariha dan Azwan selamat pengantin baru. Blef, sambung. Itu dia pada malam sampai ke pagi kita beraikan. Sakit badan tak hilang lagi, berjoget lambak. Okey, itu dia yang penuh dengan tradisi kerana percampuran daripada pelbagai budaya, kemeriahan. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Fariha On dan juga Azwan. Ramadan yang bermakna. InsyaAllah, amin. Semoga. Dapatlah sambut Ramadan bersama-sama. Apa awak nak cakap tu? Silakan. Esok kita akan topik yang menarik. Keluarga berbudi kepada alam sekitar.
anak-anak cucuk tanam, mungkin di belakang jendela tu ada sayur-sayur, ulam-ulam untuk kesihatan, untuk kebaikan semua. Okey, esok 9.30 pagi MHR. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan kita akhiri dengan persembahan dari Arca untuk anda. Sudah membara, hati jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apa di malam ini? Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asyik. Asyik berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa